Dia coba membuka pintu, tetapi pintu itu berkunci. Tepat pada saat itu, kedengaran desahan tertahan yang aneh dari dalam bilik. Jantungnya berdegup kencang. Pandangannya berpinar. Tak mungkin. Ini tak mungkin berlaku. Apa yang aku dengar nih? Selamat datang ke sudut kisah malam. Kisah kita pada hari ini, suamiku mencintai ibu mertuaku. Kisah bermula sekarang. Langganan dan suka Anda amat kami hargai. Tak kekok keduduk dengan mak mertua? Ketika Aisyah hampir berkahwin, seorang rakannya bertanya. Aisyah hanya menggelengkan kepala. Kami tinggal di tingkat atas, mak di tingkat bawah. Macam duduk asing juga. Pada masa itu, dia benar-benar percaya begitu. 10 tahun telah berlalu sejak perkawinan mereka. Suaminya, Farhan, seorang yang rajin dan pendiam. Ibu mertuanya, Puan Salmah, pula seorang yang baik hati dan sangat pembersih. Walaupun tidak terlalu mesra, hubungan mereka tidak pernah janggal. Tetapi, entah sejak bila segalanya mula berubah. Setiap malam, Farhan akan terus berpaling untuk tidur dengan alasan penat, dan Aisyah semakin terasa sunyi. Suatu hari, ketika sedang mengemas meja makan di tingkat bawah, Puan Salmah berkata selamba, Farhan tuh penat agaknya, malam-malam urut kaki ibu, mana tak letihnya. Aisyah hanya ketawa. Tetapi tawa itu terasa janggal di bibirnya. Malam itu, ketika Farhan sedang mandi, Aisyah mengemas laci di ruang tamu. Dia terjumpa sekeping gambar lama di dalam dompet suaminya. Dalam gambar hitam putih itu, Puan Salmah yang kelihatan jauh lebih muda sedang tersenyum ceria sambil memeluk lengan Farhan. Ini bukan gambar kahwin. Kenapa mereka berdua macam nih? Dia berasa aneh, tetapi coba menepis perasaan itu, memikirkan ia hanyalah sekeping gambar lama di dalam dompet. Namun, sejak hari itu, Aisyah mula perasan perkara-perkara ganjil. Ketika menghidang makanan, Puan Salmah akan menyediakan nasi untuk Farhan dengan penuh teliti berbanding yang lain. Farhan pula mempunyai tabiat memeluk lengan ibunya dan menyandarkan kepalanya di bahu wanita itu. Rapat betul kamu berdua ya, zaman sekarang nih, seorang rakan pernah menegur. Aisyah tidak mampu berkata apa-apa. Ketika itu, dia masih pikir semuanya hanya perasaannya sahaja. Malam itu, Farhan sekali lagi berpaling dan berkata, Maaf, sayang, abang penat sangat hari ini. Kita tidur saja, ya? Kata-kata itu membuatkan Aisyah terasa seperti disisihkan dari perkawinan mereka sendiri. Abang, tolong ambilkan pengecas telepon saya, jerit Aisyah dari bilik tidur tingkat 2 pada pukul 10 malam. Lama dia menunggu, tetapi tiada sahutan. Dia menjenguk ke bawah, selipar suaminya masih ada di pintu masuk. Kemana dia pergi? Tiba-tiba, dia terdengar suara tawa perlahan dari tingkat bawah, disusuli suara suaminya. Tak apa, ibu. Duduk sini. Aisyah melangkah perlahan-lahan menuruni tangga menuju ke bilik Puan Salmah di hujung ruang tamu. Pintu bilik itu tertutup rapat, hanya cahaya malap yang kelihatan dari celah bawah pintu. Dan bau minyak wangi Farhan, bau yang selalu dihidunya, datang dari dalam bilik ibu mertuanya. Dia coba membuka pintu, tetapi pintu itu berkunci. Tepat pada saat itu, kedengaran desahan tertahan yang aneh dari dalam bilik. Jantungnya berdegup kencang, pandangannya berpinar. Tak mungkin, ini tak mungkin berlaku. Apa yang aku dengar nih? Aisyah teragak-agak sama ada mahu mengetuk pintu, tetapi akhirnya dia senyap-senyap naik semula ke atas tanpa sebarang bunyi. Malam itu, suaminya kembali ke bilik tidur seolah-olah tiada apa yang berlaku dan baring di sebelahnya. Aisyah bertanya, abang buat apa di tingkat bawah tadi? Hah? Oh, tolong urutkan pinggang ibu, dia tak sihat. Ibu, kenapa? Kenapa pula? Kata Farhan tanpa menoleh. Suara ibu. Kuat macam tuh ke? Sayang pun tahu kan dia macam mana kalau sakit. Mendengar itu, Aisyah terdiam. Dia tidak mampu berkata apa-apa. Beberapa hari kemudian, Aisyah mendapati kata laluan telepon bimbit suaminya telah ditukar. Nomor yang selalu digunakannya tidak lagi berfungsi. Pada saat itu, gerak hatinya berkata sesuatu. Ada hubungan rahasia di dalam rumah ini yang hanya dia seorang tidak tahu. Adakah aku terlalu sensitif? Aisyah duduk di hadapan cermin, mengetap bibir. Sudah berhari-hari suaminya hampir tidak memandangnya. Perbualan mereka terhenti, dan Farhan semakin kerap keluar masuk bilik Puan Salmah. Setiap pagi, pintu bilik ibu mertuanya berkunci. Baju kemeja Farhan tidak lagi berbau minyak wanginya,
sebaliknya berbau pelembut fabrik yang selalu digunakan oleh Puan Salmah. Petang itu, Puan Salmah memberitahu dia akan keluar ke majelis tahlil di rumah kawannya. Sejurus selepas dia pergi, Aisyah dengan berhati-hati membuka pintu bilik ibu mertuanya. Ini kali pertama dia masuk ke dalam. Bilik itu sangat kemas dan mempunyai aura kewanitaan yang aneh. Di dalam laci almari yang paling dalam, dia menemui sekumpulan surat lama. Sampul surat kekuningan, dengan tulisan tangan yang telah pudar. Dia mengambil sepucuk surat dan membukanya. Farhan, sejak pertama kali ibu jumpa kamu, anak kecil yang kurus itu memegang tangan ibu. Ibu sudah tahu, ibu tak boleh lepaskan kamu. Sejak ibu memelukmu, ibu tidak dapat menerima sesiapapun, termasuk suami ibu sendiri. Ibu masih tidak dapat melupakan malam itu, saat kamu menangis sambil memeluk ibu. Maafkan ibu karena tak pernah dapat ucapkan kata cinta sepanjang hidup. Dari Salmahmu. Aisyah terduduk kaku sambil memegang surat itu. Dia terasa sukar untuk bernafas karena terlalu terkejut. Apa maksud semua ini? Sekeping gambar terselit bersama surat itu, Farhan semasa kecil, dan di sebelahnya, Salmah yang muda tersenyum mesra. Mereka kelihatan lebih rapat seperti pasangan kekasih berbanding ibu dan anak. Tiba-tiba, Aisyah teringat sesuatu yang pernah dikatakan oleh ibu mertuanya pada awal perkawinan mereka. Di rumah Ni, ibu dengan Farhanlah yang paling lama. Boleh kata, ibulah yang besarkan dia. Kata-kata yang dahulunya didengari sebagai kasih sayang seorang ibu, kini membawa makna yang sama sekali berbeza. Ini bukan keluarga. Ini sesuatu yang lebih dalam, dan lebih berbahaya. Pukul 11 malam, Aisyah menutup pintu bilik tidur tingkat 2 dengan senyap, surat dan gambar dari bilik Salmah di tangannya. Farhan sedang terlelap di sofa. Wajahnya yang tenang kini kelihatan mengerikan. Abang, panggilnya perlahan. Farhan membuka mata. Kenapa, sayang? Ini apa? Aisyah menunjukkan surat itu di hadapan matanya. Gambar itu jatuh ke lantai. Farhan terdiam seketika, kemudian perlahan-lahan menundukkan kepala. Mana awak jumpa Ni? Penting ke sekarang, surat Ni untuk abang, kan? Maafkan ibu karena tak pernah dapat ucapkan kata cinta. Ini surat dari ibu abang? Farhan tidak menjawab. Kesunyian itu adalah jawaban kepada segalanya. Dengan nafas yang bergetar, Aisyah menjerit. Perempuan yang abang cintai sepatutnya saya. Saya istri abang. Sayalah orang yang sepatutnya berada di sisi abang. Farhan memejamkan mata seketika, kemudian membuka mulut. Salmah bukan ibu kandung abang. Udara di sekeliling terasa berhenti. Apa? Kami tiada pertalian darah. Masa abang di rumah anak yatim? Puan Salmah datang sebagai sukarelawan. Sejak itu dia sentiasa ada di sisi abang. Untuk seketika, dia hidup seperti penjaga abang. Tapi kami. Dia tidak menghabiskan ayatnya. Aisyah meluru dan menampar pipinya. Bunyi tamparan itu bergema perlahan. Jadi, selama kawin dengan saya pun, abang masih simpan perempuan tu dalam hati. Pada satu ketika, dia bukan lagi sekadar seorang ibu, kan? Kata-kata itu lebih tajam daripada pisau. Aisyah berundur perlahan, air mata yang bergenang jatuh sebelum dia sempat menutup pintu dan pergi. Sunyi sepi, Farhan mengambil gambar yang jatuh, perlahan-lahan jarinya mengusap wajah Salmah di dalam gambar itu. Dialah wanita pertama yang memelukku, dan dia masih satu-satunya wanita yang memelukku. Sejak hari itu, Aisyah tidak lagi bertegur sapa dengan Farhan. Jangankan bercakap, bunyi sudu di meja makan pun terasa janggal. Farhan tetap bersahaja, dan Salmah juga berkelakuan seolah-olah tiada apa yang berlaku, menyiram bunga di halaman pada waktu pagi. Suatu hari, jari Aisyah terhiris semasa membasuh pinggan. Darah mengalir, Salmah masuk ke dapur. Luka teruk Ni. Ada plaster? Aisyah mengangguk tanpa suara. Salmah terus memegang tangannya, duduk diam-diam. Dia membalut luka itu dengan cekap, bukan seperti layanan ibu mertua kepada menantu, tetapi lebih seperti kepada musuh lama yang dikenalinya. Aisyah coba menarik tangannya, tetapi Salmah tidak berhenti. Terima kasih sebab tak buat kecoh. Satu ayat itu membuatkan riak wajah Aisyah berubah. Apa maksud makcik? Salmah tersenyum. Malam tu awak dengar, kan? Apa yang jadi di tingkat bawah? Perempuan mesti tahu bunyi tu, suasana tu. Tapi awak diam saja. Itu patut dihargai, kan? Kalau saya nak terus tinggal di rumah ni. Aisyah terasa sesak nafas.
Pandangan mata wanita itu bukan lagi pandangan seorang ibu mertua. Ia adalah pandangan seorang wanita, seorang pemenang yang penuh keyakinan. Saya tak faham apa yang Makcik cakapkan. Salmah menelengkan kepalanya sedikit. Aisyah, awak mungkin ada di sisi Farhan, tapi bukan awak yang memeluknya. Itu tugas saya. Selepas berkata begitu, dia menghabiskan balutan itu. Sebelum keluar, dia menambah, kalau di rumah ada 2 perempuan, nanti akan nampak juga siapa tuan rumah yang sebenar. Di dapur yang ditinggalkannya, ada sesuatu yang lebih pekat daripada darah yang mengalir. Aisyah akhirnya sedar. Ini bukan sekadar pergaduhan antara menantu dan ibu mertua. Ini adalah perang antara 2 wanita. Malam itu, Aisyah terjaga dari tidur. Jam menunjukkan 2:17 pagi. Di luar tiada angin, rumah itu sunyi, tetapi ada sesuatu yang tidak kena. Dia terdengar bunyi nafas yang perlahan dan aneh dari tingkat bawah. Bukan batuk orang tua, tetapi desahan tersembunyi yang seakan-akan dilepaskan. Lagi, jantungnya berdegup kencang. Dia menahan nafas, menuruni tangga dan berdiri di hadapan pintu bilik Salmah. Cahaya malap kelihatan dari celah pintu. Dan dari dalam, Farhan. Ya, di situ, bagus. Perlahan sikit. Dah lama agaknya. Suara Salmah, getaran aneh dan desahan bercampur di dalamnya, disusuli suara garau Farhan yang jelas. Aisyah menggenggam tombol pintu, tetapi ia berkunci. Klak, bunyi tombol pintu digoncang tidak mendapat sebarang reaksi dari dalam. Abang, ada di dalam ke? Apa yang abang buat? Suaranya semakin bergetar. Buka pintu nih, sekarang. Tetapi tiada jawaban. Aisyah terduduk, air mata dan kemarahan bercampur baur. Entah berapa lama berlalu, pintu perlahan-lahan terbuka. Farhan yang keluar, baju tidurnya separuh terbuka, wajahnya dibasahi peluh. Kenapa nih? Bising tengah malam. Apa yang jadi dalam tuh? Dengan suara yang tenang, Farhan menjawab, ibu sakit pinggang, abang tolong urutkan. Mungkin suaranya kuat sikit, awak terkejut agaknya. Mendengar itu, Aisyah menggenggam penumbuk. Kalau macam tuh, kenapa kunci pintu? Sebab awak selalu syakwa sangka. Jujur, abang dah penat. Tiba-tiba, Salmah menjengulkan kepalanya dari celah pintu. Aisyah, pinggang Makcik sakit sangat sejak kebelakangan nih. Jangan salah faham, nasib baik ada Farhan yang ambil berat. Suaranya sangat tenang, dan matanya memancarkan keyakinan yang aneh. Aisyah hanya mampu memandang mereka tanpa kata. Malam itu, pintu itu berkunci, dan kebenaran terkurung di dalamnya. Dalam rumah ni tiada keluarga. Aisyah berbisik di hadapan cermin, bayangan malam tadi tidak hilang dari pikirannya. Dia memutuskan untuk mencari bukti sendiri. Keesokan harinya, Aisyah pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara. Dia memohon salinan sijil kelahiran untuk mengesahkan hubungan antara Salmah dan Farhan. Pada dokumen yang dikeluarkan, ruangan nama ibu kandung untuk Farhan adalah kosong. Apa nih? Dia bertanya kepada pegawai di situ. Boleh saya tahu kalau ada rekod pengambilan anak angkat atau rekod penjagaan sementara untuk nama Farhan bin Abdullah? Pegawai itu menjelaskan, jika dia berasal dari rumah anak yatim, rekod boleh disemak melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat. Beberapa hari kemudian, Aisyah duduk termenung sambil memegang rekod yang diperolehinya. 1983, Rumah Anak Yatim Seri Kenanga, Kuala Lumpur. Nama, Farhan. Umur semasa masuk, 7 tahun. Nama penjaga, Salmah binti Kasim. Status, pendaftaran penjaga sementara. Penjaga sementara. Mereka bukan ibu dan anak. Dalam rekod itu, Aisyah menemui sekeping gambar hitam putih. Farhan semasa kecil bersama Salmah. Masalahnya ialah gambar itu sendiri. Tangan Salmah melingkari pinggang anak kecil itu dengan cara yang kelihatan seperti sentuhan seorang kekasih. Pada saat itu, Aisyah benar-benar yakin. Ini bukan sekadar hubungan antara bekas penjaga dan anak. Ini adalah obsesi emosi dan hubungan cinta yang songsang. Malam itu, Farhan pulang lewat. Aisyah tidak bertanya. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, "Abang, perempuan tuh bukan ibu abang, kan? Tolonglah. Kali ini saja. Beritahu saya perkara sebenar." Farhan berhenti melangkah. Dia mengangkat kepala memandang Aisyah dan berkata, "Dia wanita pertama yang memeluk abang begitu lama dalam hidup ini.
Awak takkan faham apa maknanya. Keesokan paginya, Farhan keluar awal. Tanpa sepatah kata, telepon bimbitnya ditinggalkan. Itu adalah isyarat jelas bahwa ada sesuatu yang tidak kena. Aisyah turun ke tingkat bawah. Salma sedang menonton TV seperti biasa dan tersenyum ceria melihatnya. Cuaca hari ini elok. Jom kita jalan-jalan. Aisyah menggeleng tanpa ekspresi. Ketika Salma beredar seketika, Aisyah masuk ke biliknya. Katilnya kemas, tetapi di sebelah bantal ada sehelai kemeja Farhan. Di dalam laci meja sisi katil, terdapat sepasang pakaian dalam wanita yang masih baru. Ini bukan milik aku, dan bukan juga gaya makcik. Dia menyentuh renda itu dengan hujung jarinya. Terasa sejuk. Tiba-tiba, kedengaran bunyi tapak kaki di pintu. Cari apa tuh? Aisyah perlahan-lahan menoleh. Salma berdiri di situ, memegang 2 cawan teh barli panas. Baju nih. Baju Abang Farhan, kan? Salma mengangguk selamba. Dia tidur sini semalam. Selalu macam tuh kalau dia minum. Habis, yang ini? Aisyah menunjukkan pakaian dalam dari laci. Salma meletakkan cawan teh di atas meja dan tersenyum sinis. Saya yang beli. Dah tua-tua pun, saya masih perempuan. Kadang-kadang nak juga nampak cantik. Senyuman itu mesra, tenang, dan jelas bukan senyuman seorang ibu mertua. Cukuplah. Suara Aisyah bergetar. Makcik bukan ibu dia, kan? Apa sebenarnya yang makcik buat dengan suami saya? Salma memandangnya dan perlahan-lahan berkata, Aisyah, awak mungkin tak tahu, tapi lelaki takkan lupa siapa yang paling lama berada dalam pelukan mereka. Pakaian dalam itu terlepas dari tangan Aisyah. Farhan pertama kali menangis dalam pelukan saya, pertama kali bergetar, dan pertama kali tahu apa itu cinta. Dialah orangnya. Selepas berkata begitu, Salma minum tehnya seolah-olah tiada apa yang berlaku. Saat itu, Aisyah sedar. Di rumah ini, tiada suami istri, tiada keluarga. Yang ada hanyalah penakluk hubungan. Jumat, 7 malam. Selepas pulang kerja, Aisyah menyiapkan makan malam dan menunggu Farhan pulang. Selalunya dia pulang pukul 6.30 petang. Tetapi jam sudah menunjukkan pukul 8, dan teleponnya dimatikan. Mana dia? Pukul 10 malam, Aisyah menelepon rakan sekerja Farhan. Oh, Encik Farhan? Dia ambil cuti tahunan hari ini. Katanya nak bawa ibu dia ke hospital. Serta-merta, sudu di tangannya jatuh ke lantai. Hospital. Dia mengambil cuti tanpa memberitahunya, dan meluangkan masa bersama ibunya. Aisyah kini benar-benar yakin. Farhan semakin hidup seperti suami kepada perempuan itu. Pintu terbuka lewat jam 11 malam. Farhan masuk tanpa suara. Dari kotnya terhidu bau sabun buku yang digunakan Salma, bukan bau minyak wanginya yang biasa. Abang pergi mana? Suara Aisyah bergetar. Pemeriksaan rutin ibu. Lambat habis. Kenapa tak beritahu saya? Kalau cakap dengan awak, kita asyik bergaduh. Sikapnya yang acuh tak acuh itu merobek hati Aisyah. Abang nih anak siapa sebenarnya? Mendengar soalan itu, Farhan buat pertama kalinya mengangkat kepala. Soalan tuh pelik. Sekarang nih, abang pun tak tahu abang nih suami siapa. Aisyah terkesima. Farhan perlahan-lahan masuk ke dalam bilik dan menutup pintu. Pintu itu menjadi penghalang emosi antara mereka, pintu yang tidak akan dapat dibuka lagi dengan pujukan. Subuh itu, Aisyah turun semula ke tingkat bawah. Di sebalik pintu bilik Salma, kedengaran nafas yang tenang. Lampu dipadamkan, tetapi gerak hati seorang wanita memberitahunya Farhan ada di dalam. Aisyah tidak mengetuk pintu itu. Sebaliknya, dia duduk di hadapannya dan berbisik perlahan. Rupa-rupanya, orang yang berada dalam pelukanmu itulah istri sebenarmu. Selama 2 hari, Farhan tidak bercakap dengannya. Makan berasingan, tidur berasingan, malah tidak bertentang mata. Aisyah berpura-pura menerima segalanya, tetapi di dalam hatinya, kedudukannya sebagai seorang istri yang hancur tidak dapat disembunyikan lagi. Hari itu, dia mengeluarkan album perkawinan mereka. Di halaman pertama, ada sekuntum mawar kering. Gambar mereka berdua tersenyum sambil berpelukan semasa awal perkawinan sangat berbeza dengan realiti sekarang. Sambil membelek gambar, dia perasan sesuatu. Di dalam gambar pun, bahu Farhan selalu sedikit condong ke arah Salma. Adakah itu tidak disengajakan, atau dia sudah tahu dari dulu lagi? Malam menjelma.
Aisyah yang duduk sendirian di ruang tamu berkata perlahan kepada Farhan. Kita cerai sajalah. Farhan tidak memberi reaksi, hanya minum airnya. Abang, walau macam manapun saya bertahan, abang dah ada di sisi orang lain, sama ada dia ibu atau perempuan, saya dah tak boleh berdiri di sebelah abang lagi. Farhan meletakkan gelasnya. Awak dari dulu tak pernah faham hubungan kami. Sebab saya seorang istri. Seorang istri tak boleh faham, dan tak patut faham, kenapa suaminya bermalam dalam pelukan ibunya. Sunyi seketika. Farhan berkata dengan tenang, nampaknya, hubungan kita sampai di sini saja. Aisyah mengangguk. Kata-kata itu tidak lagi menyakitkan. Farhan bangun dan turun ke tingkat bawah. Bunyi pintu ditutup, bunyi tapak kaki menuruni tangga, dan bunyi tawa Salmah dari bawah. Mendengar semua itu, Aisyah memadamkan lampu dan berbisik, perkawinan ini sudah berakhir sejak hari abang tidak kembali. Sejak kebelakangan ini, Salmah lebih kerap melihat cermin. Wajahnya berkedut dan hilang keanjalan, tetapi matanya masih tajam. Hari itu, apabila Farhan turun dan duduk tanpa suara, Salmah memandangnya dan berkata, Aisyah dah pergi. Farhan mengangguk. Ya. Salmah bertanya perlahan, menyesal? Tak. Kami dari awal lagi bukan suami istri? Mendengar jawaban itu, Salmah tersenyum sedikit. Sambil memperlahankan suara radio, dia mula bercerita walaupun tidak ditanya. Farhan, kamu mungkin tak ingat, tapi masa pertama kali ibu peluk kamu, ibu baru berumur 20-an. Mula-mula kasihan. Kamu pendiam, lemah, tak nak bergaul. Jadi ibu hanya peluk dan tidurkan kamu. Tapi, satu malam, dalam tidur, kamu peluk ibu sambil menangis. Panggil ibu. Peliknya, sejak hari itu, ibu tak nampak kamu sebagai anak lagi. Farhan menunduk. Salmah menyambung, suami ibu selalu mabuk, curang. Ibu selalu sendirian. Tapi kamu betul-betul perlukan ibu. Tangan ibu, mata ibu, pelukan ibu. Dia memandang belakang tangannya. Ibu tak nak jadi seorang ibu. Masa tu, ibu cuma nak hidup sebagai seorang wanita. Farhan perlahan-lahan menghulurkan tangan dan menggenggam tangannya. Kehangatan pertama yang saya ingat adalah dari ibu. Buat pertama kalinya, Salmah menangis. Bukan karena rasa bersalah atau menyesal. Ia adalah harga yang perlu dibayar untuk cinta lama yang akhirnya mekar dengan cara yang salah. Akhirnya, dia berkata, Aisyah pergi sebab dia lebih normal daripada kita. Pagi itu, Salmah memasak sup rumpai laut. Farhan, hari ini hari jadi ibu, kan? Takut kamu lupa. Dia tersenyum ceria sambil menghulurkan mangkuk. Tetapi Farhan hanya memandang sup itu, tidak mengangkat sudu. Kenapa tak makan? Farhan perlahan-lahan berkata, Ibu ingat tak, dulu saya pernah minta jangan panggil saya anak? Riak wajah Salmah mengeras. Dia bertanya perlahan, kenapa ungkit cerita tu sekarang? Farhan mengangkat matanya memandangnya. Pandangan itu adalah yang pertama kali. Tanpa obsesi, tanpa kasih sayang, tanpa kehangatan, hanya ketegasan. Sejak hari itu, ibu bukan lagi seorang ibu, dan sekarang, bukan lagi seorang wanita bagi saya. Tangan Salmah bergetar. Apa maksud kamu? Sambil duduk di meja makan, Farhan berkata seolah-olah sudah lama menahannya. Ibu adalah satu-satunya emosi saya. Satu-satunya orang di dunia yang memeluk saya. Tapi saya silap, saya sangka itu cinta. Mata Salmah mula berkaca. Tapi itu semua benar, kan? Berbanding Aisyah, berbanding mana-mana perempuan, saya ikhlas dengan kamu. Sebab itulah kita perlu tamatkannya. Kalau kita nak buktikan ia benar, kita perlu tamatkannya sekarang. Farhan bangun dari kerusi. Masa pertama kali ibu peluk saya, itu adalah kehangatan. Tapi sebab kita tak lepaskannya, kita saling memusnahkan diri. Di muka pintu, dia berkata buat kali terakhir, jangan panggil saya anak lagi, dan saya juga takkan panggil ibu dengan apa-apa nama lagi. Pintu tertutup. Hari itu, buat pertama kalinya Farhan meninggalkan rumah. Dia tiada tempat untuk dituju, tetapi dia tahu dia perlu pergi. Salmah duduk di meja makan, memandang sup rumpai laut yang sejuk, dan berbisik perlahan. Barulah sekarang, aku betul-betul sendirian. Orang yang paling lama memelukmu tidak semestinya orang yang paling benar. Dan perasaan yang lama tidak semestinya boleh dimaafkan dengan nama cinta. Aku akhirnya sedar.
Apa yang kami kongsi bukanlah cinta, tetapi cebisan emosi yang dicipta oleh keperluan dan obsesi. Puan Salmah adalah kehangatan pertamaku, tetapi dalam kehangatan itu tiada sempadan, dan aku salah sangka ia adalah cinta. Aku minta maaf kepada Aisyah, daripada mempertahankan tempatnya, aku memilih untuk berada dalam pelukan wanita dari masa laluku. Akhirnya, aku menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa.